Dalam dunia ni tuan-tuan, ada 3 benda yang kalau tuan-tuan salah dalam 3 ni, dia akan memberi kesan yang sangat tidak elok dalam kehidupan kita. Yang pertama, buku yang kita baca. Apa-apa bahan bacaan yang kita selalu suka baca, bahan bacaan itu, penulis itu, kebiasaannya dia akan serap masuk dalam diri kita. Kita akan menjiwai watak-watak dalam genre buku yang kita baca. Kalau anak-anak kita dan kita suka baca novel-novel cinta, dia akan mai perasaan-perasaan nak bercinta macam mana dalam novel tu, dia akan mai perasaan tu. Kalau kerap duk baca novel seram, novel takut, kita duduk dalam kereta, tunggu anak kita balik tuition, saat-saat kita tengok belakang, saat-saat tengok belakang, sebab takut di seat belakang ada gambar, ada hantu, ada pontianak, kuntilanak, macam mana kita duk baca dalam buku cerita seram, dia akan mai serap kat kita. Yang itulah cita-cita lawak macam tu. Kalau baca buku-buku jenis lawak, dia akan cepat mai pengaruh. Kalau dia mai buku-buku bahan bacaan yang melibatkan akidah, buku-buku pasal Syiah, buku-buku kutu Islam, buku-buku yang menghina Nabi SAW, dengan baca tu bukan nak ambil knowledge, nak jawab balik, saja nak tahu. Kerap kali membaca benda-benda macam tu, dia beri kesan yang sangat tak baik pada kita. Membaca ini bukan sahaja buku, membaca juga melalui internet. Berapa ramai orang yang telefon, WhatsApp, jumpa lepas kuliah, dia main, anak-anak dia duk cakap, kita main kuliah tuan-tuan, kita main ceramah, anak-anak kita ada handset, dia buka dia handset, dia duk tengok dalam tu macam mana orang duk kutuk Nabi SAW. Oh, Nabi menikah sekian-sekian, oh Nabi menikah dengan Khadijah ni, oh sebab apa? Nak ketui. Khadijah kaya, businesswoman, bisnes bukan biasa, worldwide, kapal bawa barang sampai Syria, maksudnya luar, bukan duk main niaga kot dalam Malaysia ya, niaga sampai Myanmar, bahasa kita, niaga sampai Indonesia, niaga sampai Vietnam. Jauh niaga jauh. Sebab apa? Sebab bisnes yang berjaya. Itulah Nabi SAW nikah dengan Khadijah. Walaupun dah berumur dah, Nabi sanggup juga, sebab Nabi ni orang yang mata duitan, wala'iyyazubillah. Dia baca benda tu, dan dia balik, dan dia tanya kat bapak dia, apa tadi saya nak tanya, cara dia tanya tu bukan nak tahu, dia nak condemn. Sebab apa? Dia mula baca benda. Pembacaan tuan-tuan, dia boleh bawa kesan yang sangat tak baik. Sangat baik atau tak baik bahan bacaan yang kita baca. Sebab tu orang yang selalu hafal Quran, baca Quran, tuan-tuan, kesan daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ini akan memberi sikap yang sangat positif pada dia. Bukan kata sikap dia positif, kita melihat dia pun positif. Tuan-tuan tengok budak-budak tahfiz semalam kan, Jumaat, macam mana dia beratok jalan, tuan-tuan rasa macam mana? Rasa macam, ya Allah, tenangnya, seronoknya. Bukan kita baca tau, kita tengok orang yang selalu baca pun rasa tenang. Tuan-tuan cuba kita baca, tenggelam dalam Quran, tuan-tuan akan jiwai watak-watak yang ada dalam Quran. Tambah kita berada di akhir zaman kahfi, tambah kita berada di akhir zaman fitnah sama adik-beradik bergaduh dengan Nabi Yusuf AS. Surah tu dia tak jauh dengan kita. Fitnah melalui SMS, fitnah sini, fitnah sana, macam-macam tuan-tuan. Macam mana nak atasi tu? Allah Ta'ala turun main Quran. Pembacaan memberi kesan yang sangat baik pada kita. Nombor 2, benda yang boleh pengaruhi kita adalah gambar yang kita tengok. Gambar yang kita tengok. Tuan-tuan, dalam pasaran kita banyak gambar-gambar drama. Biasanya cinta lah. Seawal sekolah rendah, seawal sekolah menengah, main universiti, bercinta sini, bercinta sana. Banyak tengok drama-drama macam ni, dia memberi satu tarikan, dan kita teringin nak buat benda-benda macam tu. 7 hari mencinta, tak tengok tengok, tak tahulah Ustaz, kami semua jenis bertakwa, kami tak tengok TV semua. Tak apalah, Taman Tun Sa'dun ni bagus tak, saya susah sembang dengan tuan-tuan ni. Tak apalah, kadang-kadang drama lah, tak kira 7 hari ke 18 hari ke apa ke, kesan bila tuan-tuan tengok tu, dia rasa macam teringin nak buat. Seronoknya bila ada markah, seronoknya bila tu. Sama jugalah tengok gambar-gambar yang kita kata melibatkan Syiah ke apa ke, fakta-fakta yang tak betul melalui sejarah Islam. Tadi buku dia kesan, tapi dia tak berapa kuat.
tuan-tuan mai ke visual, ada audio, ada video, ada visual, dia sangat memberi kesan dan ingatan tu akan terpahat di otak. Sebab tu kawal gambar apa anak-anak kita tengok di rumah, drama apa boleh, TV tak apa, bukan suruh terajang TV tak, drama apa yang anak tengok, gambar apa yang anak tengok, gambar apa, guideline, gambar ni boleh, gambar ni tak boleh, sekian masa boleh tengok gambar, sekian masa tak boleh tengok gambar, walaupun hampa tak tahu nak buat apa, ini bukan masa tengok gambar. Pilih, malam ni ada satu gambar, tengah hari ada gambar, hampa nak tengok gambar mana, kena guide dekat mereka, tak boleh biar terus. Sebab apa? Anak-anak ni tuan-tuan, dia macam rumput belakang rumah. Kalau tuan-tuan biar, dia naik panjang macam mana pun dia naik macam lalang. Kena pantau dia, kena racuni dia, kena potong rumput tu, baru dia elok. Sebab kalau tuan-tuan nak cari hasil yang baik, dia mesti tuai benih tu, benih yang baik, benih bagus dah, kena tanam, kena jaga, kena siram, baru dia dapat hasilkan rambutan, baru dapat hasilkan cabai, boleh jual. Bila benda tu kena jaga, kena siram, kena jaga, kena bau baja, kena bau racun, jangan bagi ulat main. Tapi kalau tuan-tuan sekadar ada benih saja biar macam tu, atau tak ambil tahu perumahan-perumahan yang lama, kontraktor dah projek ni apa Gajah Putih macam tu, tuan-tuan tengok rumput tinggi orang lah, rumput tinggi orang, rumput tuan-tuan tak payah ajak nak tumbuh. Dan bila rumput tinggi, ulat tuan-tuan tak payah panggil, kalau jengking tak payah buat surat jemputan rasmi, semua nanti mai, dia akan rosakkan anak-anak, fikiran anak-anak kita. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah siapa yang kita kawan. Sangat memberi kesan. Sebab tu Nabi SAW menyebut al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur biman yukhalil. Seseorang itu akan ikut agama member dia, dan hendaklah kamu lihat dengan siapa kamu kawan. Kita kawan dengan kawan yang mana? Ada orang yang kawan dengan kawan kaki pancing, memang dia akan kok mana pun satu hari dia akan ikut pergi pancing juga. Kalau kawan tu ikut dengan kawan dengan mak rempit, satu hari dia mesti juga, walaupun dia tak berlumba, tapi dia akan tunggu belakang sigit tepi tu duk baca SMS, kawan dia duk berlumba, dia teman kawan dia, sebab tu member dia. Kalau member dia, kalau muslimat jenis minat memasak, mesti kawan dia akan pengaruhi, so beli periuk noksa memang. Sebab kaki masak, masak bihun lembutnya, pakai apa? Aku pakai periuk ni, aku pakai rice cooker ni, aku masak nasi Arab pakai yang ni. Kita pun nak tiru dia, sebab dia kawan kita. Tak apalah tu bahagian masak, pancing apa semua, tak apa. Takut kawan tu dia akan bawa kita pada tempat yang tak elok. Tuan-tuan baca Al-Kahfi kan? Sebab tu saya beritahu Al-Kahfi ni dia luar biasa. Wasbir, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wasbir, insya-Allah 4 minit lagi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nabi diarahkan untuk duduk dengan orang yang ingat sebut nama Allah pagi dan petang. Wasbir, sabar diri kamu dengan orang yang zikir nama Allah pagi dan petang. Jangan disebabkan mata dunia, macam kemewahan dunia, kamu tinggalkan mereka ni. Jangan duduk dengan mereka ni. Perintah suruh duduk dengan orang baik-baik ni arahan Allah. Yang ajaibnya benda ni ada dalam Kahfi. Dan di bawah sekali Allah kata apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sesekali hampa follow, tak kira lah follow dia ke Instagram ke IG ke, follow Facebook dia ke, orang yang kami selewengkan hati dia daripada Islam. Jangan ikut dia, jangan follow dia, jangan kawan dengan dia. Kawan ni satu benda yang sangat-sangat penting. Kerana kalau tuan-tuan baca buku, dia tak boleh interaksi dengan kita. Tuan-tuan tengok gambar, kita boleh tengok je gambar tu. Tapi kalau kita kawan dengan orang, dia boleh cakap dengan kita, kita boleh cakap dengan dia, kita boleh cakap dengan dia, dan kemungkinan besar dia boleh ubah minda dan fikiran kita. Kebanyakan modus operandi Syiah, bila dia kawan dengan orang, dia akan cakap dengan kita, dia akan apa? Dia akan atasi fakta sirah yang kita ada. Dia atasi. Aku belajar macam lain, itulah hang tak tahu. Sebenarnya macam ni. Dia jadi senang terpengaruh. Jadi tuan-tuan, panjang saya nak cerita pasal 3 benda ni.
Tapi kesetukan masa, saya terpaksa cut 3 benda ni sangat penting. Apa dia? Pertama, apa yang kita baca, buku atau internet. Yang kedua, apa yang kita tengok. Dan yang ketiga adalah dengan siapa kita berkawan.